Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakimi Fauzi dari kelas DMC 3B ingin menerangkan tentang percetakan sutera saring. Apakah yang dimaksudkan dengan cetakan sutera saring? Cetakan sutera saring bermaksud cetakan yang diaplikasikan di atas kain mesh yang digunakan untuk memindahkan dakwat ke atas substrate. Cetakan sutera saring juga ia menggunakan kaedah stensil. Terdapat beberapa teknik percetakan yang boleh diaplikasikan ke atas medium fabrik. Antara percetakan yang akan saya sebut adalah 3. Pertama, DG. Kedua, heat screen. Ketiga, screen printing. Tiga cara itu adalah cara percetakan. Yang mana kita boleh menggunakan salah satu daripada 3 itu. Terdapat 2 kaedah yang boleh diaplikasikan menggunakan kaedah percetakan sutera saring, iaitu pertama kaedah stensil dan yang kedua kaedah exposure ataupun kaedah photo immersion. Yang kedua, saya ingin menerangkan tentang apakah fungsi cetakan sutera saring. Fungsi cetakan ini adalah untuk mencetak apa-apa logo ke atas baju, gelas, paper bag ataupun sebagainya dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menjadikan baju itu ataupun apa-apa bahan lagi menarik. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang sejarah cetakan sutera saring. Sejarah cetakan sutera saring ini bermula pada zaman Cina, iaitu sekitar tahun 950 sebagai kaedah mencetak corak pada fabrik. Berabad-abad kemudian, penyelidik Jepun memindahkan ataupun menerapkan cara untuk memindahkan reka bentuk itu menggunakan kain dan juga kertas dengan menggunakan skuji. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang perjalanan percetakan sutera saring sehingga sekarang. Di Eropah, penampilan percetakan screen printing ataupun percetakan sutera saring dikaitkan dengan penemuan kertas dinding pada tahun 1750 di Jean Patilon. Sebab itu, kuasa Eropah yang terkemuka pada tahun masa itu adalah Inggeris dan Perancis. Penyebaran percetakan sutera saring ini bermula dengan mereka di benua ini. Oleh itu, menjelang separuh kedua abad ke-18, kaedah percetakan ini tersebar ke seluruh negara dan di sini Amerika telah memainkan peranan utama di mana percetakan sutera mulai digunakan sebagai elemen dari sebarang barang hiasan, pinggan, kain, perabot dinding, siling produk logam, tari jala, rambut beralih sutera dan muslin. Tapi mereka harus bermain-main. Lompatan kedua dalam peningkatan kaedah percetakan ini terjadi pada tahun 1907 di England, ketika proses percetakan skrin pertama yang dipatenkan melalui kain sutera yang direnggangkan yang lebih stabil, memberikan pelbagai ukuran cetakan dan berinteraksi dengan mudah dengan pengelet getah, pemeras.
Oleh itu, pencetakan sutera saring ini sendiri muncul. Penemuan ini disebut sutera saring. Penciptanya adalah Simon dari Manchester. Kita boleh mengatakan bahawa istilah silk screen muncul tepat dari saat paten penemuan ini. Cara ini terbiasa melihat pencetakan skrin. Ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 ketika hampir semua yang dicetak dengan kaedah ini. Kad nama, brosur, poster, kain pos dan juga pelik nombor. Pencetakan skrin benar-benar tidak lagi dianggap sebagai seni, sebagai jenis pemindahan lukisan khas kerana orientasi komersialnya. Stamping ini rutin mengubahnya menjadi produk kecil dan sederhana yang ada pada syarikat. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Dan jika ada kesilapan dan kesalahan, semuanya dari saya, dan jika betulnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.